Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi syari'atihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita melafazkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah daripadanya kita dianugerahkan umur yang panjang. Kita dapat sama-sama dengan izin daripada Allah akan menyambut kehadiran Aidil Adha Al-Mubarak. Hari ini kita berada di hari Arafah, iaitulah 9 Zulhijjah. Hari yang telah disyariat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita melaungkan takbir dan tahmid sebagaimana yang disebut oleh a'immatul fuqaha, bermula daripada waktu pagi hari yang ke-9 Zulhijjah sehingga kepada akhir ayyamit tasyriq. Kita diminta di dalam agama kita untuk bertakbir, bertahmid, bagi kita menyatakan sokongan yang tidak berbelah bagi, serta azam dan niat kita yang tinggi agar suatu hari Allah Subhanahu wa taala akan menjemput kita menjadi tetamunya di Makkah Al-Mukarramah sebagai salah seorang daripada hamba Allah yang akan menyempurnakan rukun Islam yang kelima, iaitulah menyempurnakan ibadat haji. Sidang pendengar, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Maksudnya, disyariatkan kepada manusia untuk menyempurnakan ibadat haji, yakni di Makkah Al-Mukarramah. Mereka datang dengan berjalan kaki, dengan menaiki kenderaan-kenderaan ataupun tunggangan-tunggangan menuju ke Makkah Al-Mukarramah untuk menyempurnakan ibadat haji. Mudah-mudahan mereka akan menyaksikan munafaat yang sangat besar, iaitulah munafaat Islam yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
sama ada melalui ucapan baginda, yakni hadis-hadis baginda, maupun melalui perbuatan ataupun perlaksanaan syariat yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepanjang kenabian dan kerasulan baginda. Ibadat haji adalah satu ibadah yang sangat istimewa. Ibadah yang tidak terdapat syiar seumpama ini di dalam mana-mana agama yang dianuti di dalam dunia pada hari ini. Islam mengajar kepada umat Islam dua jenis konsep ibadah. Yang pertama iaitulah ibadah yang secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada juga ibadah yang menghubungkan di antara manusia dan juga Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang mencipta alam ini. Ibadat haji adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam sejagat apabila mereka mencukupi syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah, ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka difardukan oleh Allah untuk menyempurnakan ibadah tersebut. Yang sangat menarik di dalam ibadat haji ini iaitulah hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hajju Arafah. Haji adalah persidangan umat Islam di peringkat antarabangsa di padang Arafah. Walaupun hari ini dalam situasi kita menghadapi COVID-19, dunia meratap dengan tangisan. Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga perhimpunan antarabangsa umat Islam di padang Arafah ini dilihat sangat kecil pada tahun ini. Dan ini adalah sejarah ujian yang sangat memilukan hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah tidak panjangkan wabak yang sangat berbahaya ini, dan supaya Allah mengangkat wabak ini dan diselamatkan wabak ini daripada muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa para salihin, orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya masih yakin la yastajibanna du'a walau ba'da hin. Allah pasti akan menerima doa yang kita tadah, yang kita minta dengan Allah. Dan kita telah sebut kepada Allah walaupun ramai manusia derhaka kepada Allah. Penyakit COVID-19 ini adalah fitnah yang besar yang telah disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah yang datang, termasuk wabak penyakit. Apabila melanda dunia, dia bukan melanda orang-orang yang zalim sahaja. Mudah-mudahan terdetik dalam semua hati-hati manusia bahawa untuk kita menangani COVID-19 ini perlu kita balik kepada Allah. Perlu kita insaf, perlu kita bertaubat, kita balik ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah di samping kumpulan barisan hadapan, terutamanya dalam negara kita. Para doktor, jururawat kaki tangan hospital, anggota-anggota keselamatan polis diraja Malaysia, angkatan tentera dan pasukan-pasukan yang lain.
termasuk para barisan hadapan penghulu-penghulu mukim, pihak berkuasa tempatan dan lain-lain pihak. Mereka telah bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk memastikan COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan muka bumi ini daripada COVID ini dan penyakit-penyakit wabak-wabak yang lain di masa-masa hadapan. Saya juga menyuruh kepada seluruh rakyat di Malaysia khususnya dan di dunia secara umumnya supaya kita akur dan patuh kepada SOP yang telah diperkenalkan, dan SOP yang diperkenalkan ini untuk kepentingan kita semua, untuk kebaikan kita semua. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita menyambut Hari Raya Aidil Adha lebih baik daripada situasi kita menyambut Hari Raya Aidil Fitri yang lepas. Walaupun perhimpunan umat Islam di Padang Arafah pada hari ini tidak sehebat sebelum ini, tetapi kita mengharapkan syiar daripada perhimpunan ini tetap berada di dalam hati sanubari umat Islam seluruh dunia. Rasulullah mengatakan haji adalah Arafah. Walaupun rukun-rukun haji yang lain seperti tawaf, sa'i, bermalam di Muzdalifah, semua ini adalah rukun, namun tidak terdapat di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahawa al-hajju tawaf, al-hajju al-mabit, al-hajju as-sa'i. Namun Rasulullah menyebut al-hajju Arafah. Haji adalah persidangan umat Islam di peringkat antarabangsa yang berlaku di Padang Arafah. Sidang pendengar, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekarang ini adalah hari Arafah. Umat Islam berduyun-duyun memasuk ke Padang Arafah kalau di musim yang biasa, supaya mereka bertemu. Mereka datang ke satu tempat yang membawa syiar yang tersendiri. Di antaranya iaitulah yang pertama sekali syiar bagaimana kita akan dibangkit oleh Allah selepas daripada mati. Kita dibangkit oleh Allah dalam keadaan uratan ghurla. Kita bertelanjang berbogel disebabkan kafan yang disarungkan kepada kita hancur. Tetapi jasad manusia akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pernah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah akan terlihat di antara satu sama lain dan masing-masing akan menanggung perasaan malu yang tidak terperi?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di hari tersebut manusia tidak ada lagi perasaan malu, disebabkan mereka akan berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dengan penentuan sama ada mereka ke syurga ataupun ke neraka Allah. Kita doa kepada Allah di hari yang penuh barakah supaya Allah ampunkan dosa kita. Allah golongkan kita di antara orang-orang yang akan memasuki syurganya. Walaupun kita ada dosa, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Kita ada dosa dengan manusia, dosa dengan dua ibu bapa, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma adkhilna al-jannah ya arhamar rahimin. Para hadirin
para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita berada di Arafah, seolah-olah kita dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari selepas daripada kita meninggal dunia, iaitulah di mahsyar. Manusia dikerah dan dipaksa oleh Allah untuk berhimpun dan untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diputuskan oleh Allah sama ada mereka layak memasuki syurga Allah ataupun sebalik daripadanya mereka lebih layak untuk berada di dalam neraka Allah wal iazubillah. Hari Arafah satu persidangan umat Islam untuk mereka dapat gambaran awal sebelum daripada mereka dijemput oleh Allah, mereka mati, mereka didedahkan oleh Allah. Kita hadir di Arafah. Kita memakai pakaian ihram, yakni semacam pakaian kafan. Semua manusia meninggalkan darjat dan kebesaran. Semua manusia memakai pakaian yang harga hampir sama rata di antara satu sama lain. Maka inilah gambaran kita akan hidup selepas daripada mati. Sebesar mana pangkat kita di dunia, tidak akan ada guna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadangkala orang yang tamak untuk mencari kedudukan, mencari kuasa, dia akan berhadapan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, waqifuhum innahum mas'ulun. Di dalam satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada orang-orang yang disebut pembesar-pembesar dalam negara. Mereka berjalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala selepas daripada perhitungan awal dibuat oleh Allah dan para malaikat. Alhamdulillah, mereka sempurna di sudut salat, puasa, zakat, haji dan ibadat-ibadat yang lain. Lalu mereka berjalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu di pertengahan jalan Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Tahan dulu kumpulan ini kerana mereka mas'ulun. Mereka bertanggungjawab dengan rakyat. Ada orang bertanggungjawab dengan anak-anaknya. Ada orang bertanggungjawab dalam kelompok yang kecil. Ada orang jadi menteri, ada orang jadi ahli parlimen, ada orang jadi ahli Dewan Undangan Negeri, ada orang memegang macam-macam jawatan. Waqifuhum, tahan mereka. Innahum mas'ulun. Mereka perlu disoal selidik oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Disebut di dalam riwayat apabila mereka disekat, diperiksa, ditimbang semula oleh Allah. Lalu datang suara, hawiluhum ilan nari khalidina fiha. Pusingkan mereka ini, halakan mereka menuju neraka Allah Subhanahu wa taala wal iazubillah. Mereka layak masuk syurga Allah, bukan neraka. Mereka layak masuk neraka Allah, bukan syurga Allah Subhanahu wa taala wal iazubillah. Sebab itu rakan-rakan kepimpinan seperti saya dan semua rakan-rakan yang lain, awas berwaspada. Jadilah kuasa yang kita pegang untuk agama Allah. Jadilah kedudukan yang dianugerahkan kepada kita ini untuk agama Allah. Jadilah amanah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita sempurnakan dengan baik kepada orang-orang
yang memerlukan. Kita berkhidmat untuk Allah. InsyaAllah kedudukan kita, pangkat kita akan menjadi sahabat karib dengan kita yang mampu membantu kita untuk mendorong kita memasuki syurga Allah. Namun usaha ini adalah usaha yang sangat sukar. Kita diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian. Kita diuji oleh Allah dengan kebenaran. Diuji oleh Allah dengan orang-orang yang dekat. Diuji oleh Allah dengan kronisme dan berbagai-bagai isma dan izm. Perhimpunan di alam mahsyar ini adalah gambaran awal kepada siapa saja. Sebab semua dalam kalangan kita, Allah uji keadaan kita di dunia ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Maksudnya, dan kami akan sentiasa menguji kamu wahai manusia dengan sesuatu yang menakutkan kamu, dengan kelaparan, yakni ketiadaan harta benda, kelaparan. Mungkin disebabkan sakit, mungkin disebabkan rezeki kita sangat terbatas, mungkin disebabkan macam-macam. Dan Allah menguji kita, wa naqsim minal amwali wal anfus. Harta benda kita berkurangan. Ada orang diuji dengan bankrupt, wali'azubillah. Ada orang yang diuji hartanya ditipu oleh manusia. Ada orang diuji oleh Allah, kadang-kadang berlaku kebakaran, berlaku macam-macam musibah, wali'azubillah. Bahkan wal anfus, ada orang yang diuji oleh Allah meragut nyawanya. Aksiden, dibunuh, wal-iyazubillah. Kita minta perlindungan daripada Allah. Ini ujian daripada Allah. Tapi Allah memberi berita gembira, wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Yang disebut oleh a'immatul mufassirin, orang yang sabar ini iaitulah orang yang menghadapi ujian daripada Allah, dia tahan dengan ujian ini, dia sabar, dia berada di atas paksi syariat Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah dengan rasuah, dia tolak. Kerana dia nak kehidupan yang bahagia, yang kekal abadi selepas daripada mati. Bukan dia nak bahagia seketika waktu berada di dunia. Ya, kalau rasuah ini jutawan, jutaan ringgit, bilion ringgit, siapa yang tak mau? Semua orang mau. Tetapi iman kita yang kuat, wa basyiris sabirin, orang yang sabar, orang yang imannya padu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberi jawapan sebanyak mana harta di dunia ini kalau menyebabkan dia meninggal dunia, dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kerja bodoh. Kita berada di hari Arafah. Kita tinggal segala pangkat dan kedudukan, segala pingat-pingat yang biasa kita pakai di baju-baju kita. Kita tinggal, kita pakai dua helai ihram yang menyamai pakaian waktu kita mati, iaitulah kafan. Kita berada bersama-sama dengan orang-orang biasa di Arafah. Sama sebagaimana bila kita bangkit di padang mahsyar, kita bersama dengan seluruh manusia dalam keadaan kita telanjang. Tidak ada lagi pingat, pangkat, kebesaran. Tidak ada.
yang menentukan kita menjadi tetamu Allah, menjadi orang besar di hadapan Allah, orang yang dihormati, disanjung bukan oleh manusia sebagaimana di dunia disanjung oleh para malaikat, disanjung oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam, adalah orang yang bersama dengan agama. Orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, orang yang sanggup mengorbankan jiwa raga dia untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah manusia yang mendapat pangkat dan kedudukan di hadapan Allah selepas daripada mati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita berada di Arafah. Al-Hajju Arafah. Islam mengajar kepada kita perpaduan di antara umat Islam yang tidak ada dalam sekalian agama dan ideologi-ideologi yang lain. Perpaduan berteraskan agama. Sebab itu diwujudkan di musim haji rukun Islam. Mereka bersatu di atas nama agama. Mereka melaungkan lafaz yang satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Seluruh dunia melaungkan lafaz yang sama. Walaupun ada beberapa lafaz sebagaimana yang dilafazkan oleh Rasulullah yang sedikit berbeza di antara satu sama lain, namun lafaz mengesakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar adalah sekata. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain daripada Allah semuanya kecil. Kepentingan individu kecil, kepentingan kelompok kita adalah kecil, kepentingan segala-galanya kecil. Yang besar adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang akan meletakkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah segala-galanya. Sebab itulah Allah mensyariatkan sesiapa yang berada di Arafah untuk menyempurnakan ibadat haji, mereka menyarung pakaian ihram, 2 helai pakaian ihram. Mereka berjanji dengan Allah bahawa di dalam kehidupan mereka ini la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahdah. Ini janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji kita untuk mempertahankan syariat Allah, untuk bekerja sebaik mungkin dengan apa jua kelebihan yang dianugerah oleh Allah kepada diri kita, keluarga kita, kita guna balik nikmat dan kekuatan ini untuk kita majukan agama Allah, untuk kita daulatkan agama Allah di atas muka bumi Allah, sebagaimana usaha yang murni ini dilaksanakan oleh Rasulullah, Khulafaur Rasyidun, dan begitu juga dengan para pejuang-pejuang yang lain, para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh para pejuang Islam sehingga kepada hari kiamat. Allah jadikan orang yang menyempurnakan ibadat haji, mereka menyarung pakaian ihram, 2 helai kain putih. Mereka berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Perkataan labbaik Allah adalah satu lafaz yang sangat keramat, yang diulas oleh para alim ulama dengan berbagai-bagai ulasan. Perkataan labbaik Allah diungkap oleh masyarakat Arab
sewaktu mereka berada di persimpangan antara hidup dengan mati. Mereka berada di medan peperangan, mereka menyebut labbaik Allah. Mereka berada sewaktu himpunan mempertahankan Masjidil Aqsa, mereka menyebut labbaik ya Aqsa. Dalam keadaan umat Islam menyempurnakan ibadat haji, Allah mengharamkan kepada mereka untuk mencabut bulu, apatah lagi untuk membunuh. Tak boleh kita memotong tumbuh-tumbuhan. Tak boleh kita bunuh walaupun binatang yang kecil seperti nyamuk dan lalat. Tiba-tiba perkataan labbaik Allah yang diguna di medan peperangan, Allah ambil masuk di dalam ungkapan yang kita ungkap waktu kita bertalbiyah, waktu kita pakai pakaian ihram. Subhanallah. Maha suci Allah, maha besar Allah, maha hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar kepada kita labbaik Allahumma labbaik. Orang lelaki diwajibkan oleh Allah waktu dia tawaf, dia buka bahu sebelah kanan. Dia tawaf. Di waktu yang lain disunatkan dia tutup. Seperti waktu sa'i. Bahkan ada ulama mengatakan wajib. Hebat agama Islam. Mengapa dibuka? Supaya fizikal umat Islam ini kita tunjuk kepada umum. Kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Wahai Allah, aku berjanji dengan kamu di dalam rumah kamu, di hadapan kamu ya Allah. Labbaik Allah, aku akan bela Islam, aku akan pertahankan Islam. Walaupun terpaksa aku korbankan harta benda, bahkan aku akan korbankan ya Allah. Walaupun aku terpaksa mengorbankan jiwa raga aku, mengalirkan darah kita untuk Islam, aku akan korbankan ya Allah. Orang yang tidak menyempurnakan ibadat haji, dia berada di negara masing-masing. Masyarakat Islam Indonesia berada di Indonesia, masyarakat Islam di Malaysia berada di Malaysia. Begitulah seluruh dunia. Kita disyariat oleh Allah daripada 10 Zulhijjah sehingga kepada akhir ayyamit tasyriq. Kita mengorbankan binatang. Bukan untuk dagingnya. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan isu daging. Bukan isu kita sembelih binatang ni hidup mengeluarkan darah. Tak. Bukan isu itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Apa yang Allah nak, iaitulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih binatang, kita melaungkan, disunat beramai-ramai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dalam negara yang menunaikan ibadat haji, labbaik Allahumma labbaik, syiarnya sama. Kita berjanji dengan Allah, kita korbankan haiwan. Ya Allah, Allah yang maha besar, lain daripada Allah semuanya kecil. Allah yang maha besar, wahai Allah, untuk memastikan agama kamu ya Allah menjadi agama yang mulia, agama yang membawa rahmat kepada sekalian manusia di dunia ini, aku sanggup berkorban ya Allah, aku sanggup bekerja untuk agamamu ya Allah, walaupun terpaksa aku alirkan darah sebagaimana aku berkorban pada hari ini. Kita menyembelih binatang. Itu artinya. Sebab itu sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya mengajak diri saya mengajak semua kenalan-kenalan saya, semua sahabat-sahabat saya mengajak seluruh umat Islam dalam dunia ini
khususnya dalam negara kita. Marilah sama-sama kita berkorban untuk agama Allah. Bukan sekadar kita berkorban seekor lembu yang insya Allah akan kita sempurnakan besok hari 10 Zulhijjah. Tetapi pengorbanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan kita di dalam perjuangan Islam, perjuangan yang sentiasa diuji oleh Allah dengan berbagai-bagai ujian. Semua ini kita hadapi dengan tabah, dengan tenang, dan kita kena yakini insya-Allah akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ganjaran. Marilah sama-sama kita menyambut hari raya Aidil Adha pada tahun ini dengan keinsafan. Dengan kita sedar bahawa Aidil Adha adalah satu perayaan yang disyariat oleh Allah Subhanahu wa taala sempena dengan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam yang sanggup mengorbankan anaknya. Walaupun diselamatkan oleh Allah, dia sanggup korban. Maknanya kalau Allah tidak selamat, pasti dia akan korbankan anak dia. Walaupun seorang anak, Allah lebih besar daripada anak dia. Namun agama Islam yang diturunkan oleh Allah tidak ada kezaliman begitu. Cuma Allah menguji sampai tahap itu. Kedua-dua Nabi ini, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam, berjaya melepasi ujian ini. Dan ujian ini sekaligus memberi rahmat kepada umat Islam sehingga kepada hari kiamat. Fuqara wal masakin dapat menikmati daging korban. Semua manusia dapat menikmati daging korban. Setiap tahun diberi percuma kerana pengorbanan daripada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Marilah sama-sama kita insaf, kita sedar, dan kita bertakbirlah pada hari raya ini, bermula daripada 9 hari bulan yang disebut oleh para alim ulama 9 Zulhijjah. Disunatkan kita memulakan takbir yang disebut sebagai muqayyad. Kita bertakbir selepas daripada solat subuh, sembahyang zuhur, seterusnya sehingga kepada akhir hari tasyrik. Kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan jiwa yang khusyuk, dan kita faham mengapa kita menyebut Allahu Akbar, mengapa orang yang menyempurnakan ibadat haji pada tahun ini, dan kita telah melafazkan sebelum daripada ini kalau kita ini haji dan hajjah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Biar kita faham. Bila kita memahami perkara ini, kita kena muhasabah. Bagaimana kita selepas daripada hari raya? Kadang-kadang saya bimbang kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua. Takut-takut kita berbohong dengan Allah. Hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas daripada hari raya, ada benda lain yang akbaru minallah, lebih besar daripada Allah. Tengok duit sanggup rasuah. Sebab apa? Duit besar pada Allah. Ada urusan-urusan yang lain begitu ini, lupa rumah Allah. Bila kita bergaduh berkelahi, lupa syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah minta kita bersatu. Allah minta kita berkorban. Ya, kesatuan bukan mudah, tapi kita kena korban. Semua ini kita kena tanya selepas daripada kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kalau kita ini telah menyempurnakan ibadat haji, kita telah berjanji dengan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kita tanya diri kita, adakah sekarang ini
Kita bersama-sama dengan lafaz yang kita lafazkan, labbaik Allahumma labbaik. Kita bersama-sama dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pejam diri kita dan kita bagi jawapan kita dengan Allah. Dan seterusnya kita perbaikilah diri kita. Perbaikilah azam kita, tekad kita. Supaya apa yang kita lakukan di dunia ini, terutamanya dalam aspek perjuangan untuk menegakkan syariat Allah, akan menjadi bekalan kepada kita selepas daripada mati. Dan kita sambut Aidil Adha ini, kita sambut dalam keadaan kita memahami semua perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, walaupun masih banyak lagi syiar-syiar yang lain yang belum saya sebut. Kita sambutlah Aidil Adha ini dengan sebaik mungkin, dengan keinsafan. Kita memaafi sekalian manusia, jangan kita berdendam. Jangan kita berdendam. Khususnya saya nak sebut kepada ahli-ahli politik. Dendam tidak membawa apa-apa kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia, orang yang sanggup memaafkan kesilapan saudaranya. Fa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Islam mengajar kepada kita, benda yang telah lepas biarkan dia berlalu. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada hak-hak di dunia, kita kembalikan hak. Mana hak yang bukan kita, kita kembalikan kepada haknya yang asal. Kita bertaubat kepada Allah, kita insaf kepada Allah, kita menjadi manusia yang paling mulia. Semua ini memerlukan kepada adhiyah. Alhamdulillah, esok dengan izin daripada Allah, insya-Allah kita akan sambut hari raya Aidil Adha. Kita saling bermaafan di antara satu sama lain. Dan kita tunjukkan pengorbanan kita yang tidak berbelah bagi untuk Allah, untuk agama Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in. Dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa dua ibu bapa kita, dosa kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia insya-Allah. Sidang pendengar, penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya kira sekadar itu saja yang dapat disampaikan di saat yang sebegini mulia. Maka saya juga memohon berbanyak-banyak kemaafan dan saya ingin merakamkan kullu amin wa antum bi khair. Selamat menyambut hari raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin, dan selamat kita berkorban selepas daripada ini, jiwa raga kita, harta benda kita dan segala-galanya insya-Allah. Sekadar itu saja. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.